Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, video case kita pada kali ini kita bagi tajuk Chef Stress tikam random model untuk lepas geram. Jadi case kita yang ini memang tak masuk akal sangat tau. Ialah orang yang tak ada kena-mengena langsung dalam hidup dia, orang itulah yang jadi mangsa dia. Bayangkan kalau ada orang yang asal broken je, mesti akan pergi cari mangsa untuk dibunuh. Mesti korang akan fikir kan, mental gila dia ni. Ya, saya pun rasa dia ni jenis yang angin kus-kus. Nak orang ikut angin dia je. Kalau tak, dia akan cari benda lain untuk lepaskan geram. Dan benda lain yang kita masukkan tu adalah bunuh orang. So, tak payah nak lengahkan masa. Dah sedia? Jom, kita mula. Okey, mangsa dalam video kes kita pada kali ini adalah seorang gadis yang bernama Sally Ann Bowman. Atau dia sendiri lebih dikenali dengan nama gelaran Sally. Sally dilahirkan pada 11 September 1987. Dia berumur 18 tahun pada masa itu dan dia menetap di Croydon di London. Maknya bernama Linda dan ayahnya pula bernama Paul. Pada masa kejadian tu berlaku, Sally baru je pindah keluar daripada rumah mak dan juga ayah dia. Nak hidup berdikari. Tambah pula pada masa tu dia baru je masuk college. Jadi, dia menyewa dekat sebuah rumah flat. Cuma hubungan Kelly dengan family dia tetap juga rapat, macam biasa. Terutama sekali dengan 3 orang adik-beradik perempuan dia. Jadi Sally pada masa tu, dia seorang model yang sangat berbakat. Dia juga seorang penyanyi. Dan dalam masa yang sama, dia belajar di Bridge School for Performing Arts and Technology di London. So Bridge School ni memang sangat famous tau. Sekolah yang mana orang-orang famous pergi. Contohnya macam Adele, Jessie J, Amy Winehouse, Tom Holland. Siapa tak kenal Tom Holland kan? Yang berlakon jadi apa? Spider-Man tu. Spider-Man. Dah tu Red Orange County dan banyak lagi lah. So masa tu Bridge School ni nampak tau potensi yang ada pada Sally. Dia seorang yang berbakat dan mereka nampak kalau Sally ni masuk dalam bidang hiburan, mesti dia akan berjaya satu hari nanti. Always laughing, giggling, singing. She wanted the fairy tale. She wanted to work hard, be able to support herself financially. Had this little thing that she just wanted to be known. She didn't want to be this big celebrity or anything else, just wanted to be known. And unfortunately now she's very known, but not in the way that she wanted. Pada masa yang sama, Kelly bekerja part-time sebagai seorang model dan juga pendandan rambut. So dia memang seorang yang bekerja keras untuk masa depan dia. Dia dah set aim dia untuk jadi cover majalah Vogue. Sally's modelling was her part-time job, something that she loved to do, always wanted to do from when she was little. Got the opportunity and took it with both hands, but that was just part of Sally. Pada bulan Januari 2005, Sally tanda tangan kontrak dengan agensi permodelan yang bernama Pulse. Jadi boleh kata inilah titik mulanya untuk dia jadi seorang model. Masa tu dia jadi model untuk promote jam tangan Swatch. Pada 24 September 2005, hari tu hari Sabtu tau. Jadi katanya Sally ni dia duduk dekat rumah sepanjang hari, bermalas-malasan kat rumah sana. Dan pada tengah hari tu, dia dapat panggilan daripada kakak dia yang namanya Nicole. Jadi akak dia tanya nak join ke parti malam ni? Sebab kawan kakak dia ni ada sambut hari jadi. So memang Kelly ni rapat sangat dengan adik-beradik dia. Selalu keluar sama, melepak sama, parti pun sama-sama kan. Dah jadi kebiasaan dah. So masa tu Sally cakap dia nak ikut juga. Okey, malam tu Sally dengan akak dia dengan beberapa lagi orang kawan-kawan akak dia pergilah ke salah sebuah bar favourite diorang, iaitu Light Bar yang ada di Croydon. So katanya diorang ada dekat sana, berparti dekat sana sampai jam 1 pagi. I've seen the CCTV footage. She was at the bar, she was laughing, flicking her hair about, giggling, and according to Nicole they had an absolute excellent night. Jadi dalam jam 1 pagi tu, Kelly dengan akak dia ni, Nicole, ambil teksi balik ke rumah Nicole. Dalam masa yang sama, Sally ni duk on call dengan ex-boyfriend dia yang namanya Louis Proston. Jadi Sally dengan Louis ni bercinta agak lama juga.
Dan beberapa minggu sebelum tu, tak pun dalam minggu lepas macam gitu kan, diorang berpisah. Tapi diorang ni masih lagi berhubung. Sebab katanya diorang berpisah tu macam baru lagi dan mungkin dalam proses untuk selesaikan masalah ke. Mungkin nak baik balik lagi ke, macam tu lah. He was your typical teenage boy. You know, he went out to work, he worked. You know, he had a lot of respect for Sally Ann. They were the perfect couple. They were like the Posh and Becks of, of Surrey. They had their moments. They were teenagers. They used to argue and bicker. But then who does? Jadi pada masa tu, Sally bagi tahu Louis ni yang dia masih lagi berada di bandar Croydon. Dia minta tolong Louis untuk ambil dia dekat bandar. Katanya dia bagi alasan yang akak dia ni ada bergaduh dengan orang. So keadaan akak dia macam tak berapa okey lah. Jadi dia minta tolong Louis untuk ambil dia dekat bandar tu. Louis setuju. Dan pada masa tu, Sally ambil teksi dari rumah Nicole, pergi ke pusat bandar Croydon sana dan tunggu Louis dekat sana. Dalam jam 2.20 pagi, Louis sampai. Dah tu, dia hantar Sally balik ke rumah Sally yang ada di Blenheim Crescent. Katanya dalam perjalanan tu, sepanjang perjalanan tu, masa dalam kereta, diorang berdua ni asyik tu gaduh je. Nak selesaikan masalah sebenarnya. Yelah baru-baru putus kan. Tapi lain pula jadinya. Okey, sampai je dekat rumah Sally tadi, mereka berdua ni masih lagi ada dalam kereta, duk bergaduh dalam kereta tu. Katanya sejam setengah jugalah mereka ada kat dalam kereta pada masa tu, sampailah Sally ni keluar daripada kereta. Dah Sally keluar kereta tadi, si Louis ni terus pandu kereta balik ke rumah dia. Dia tak tunggu pun Sally ni masuk ke dalam rumah dulu tau. Dan sebenarnya pada masa tu dah pukul 4 pagi dah. Dalam pukul 4.30 pagi, salah seorang jiran Sally tersedar. Sebab dia terdengar ada bunyi orang menjerit dengan sangat kuat. So dia pun terbangun daripada tidur. Dah tu pergi tengok keluar tingkap dia. Tengok ke arah bunyi yang dia dengar tadilah. Tapi masa dia tengok tu, dah tak ada apa-apa bunyi lagi dah. Dan dia sendiri pun tak nampak apa-apa yang mencurigakan. So dia fikir tak ada apa kot. Jadi dia pun nak pergi sambung tidur lah kan. Tapi sekali dia fikir, tak mungkin lah apa yang dia dengar tadi tu adalah mimpi. So sekali lagi, dia pergi dekat dengan tingkap, pergi jenguk dekat luar tingkap sana. Cuma dia tak buka lampu lah pada masa tu. So, orang kat luar tak nampak kalau dia tengah mengendap pada masa tu. Jadi, dalam masa yang sama, sebenarnya dia nampak ada seorang lelaki tengah berjalan. Cuma, dia dah tak dengar dah bunyi apa-apa masa tu dan dia tak nampak lelaki tadi pergi ke mana. Spesifiknya tu pergi dekat tempat mana-mana lah. Dia cuma nampak lelaki tu berjalan. So, bila ditanya, dia memang tak tahu lelaki tu buat apa lepas tu. Jadi, sebab dah tak dengar apa-apa juga kan. So dia pun pergilah sambung tidur. Esok paginya tu dalam pukul 6.30 pagi, jiran Sally yang tadi dah bangun dah. Lepas tu dia keluar rumah dan dia nampak ada sepasang kaki yang terkeluar daripada semak. Mula-mula tu dia ingatkan kaki mannequin. Tapi bila dia dah pergi dekat dan dia nampak itu bukanlah mannequin. Tapi itu adalah jiran dia, Sally, dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Sally dibunuh di depan rumah dia, mayatnya penuh dengan darah dan dalam keadaan separuh bogel. Jadi jiran Sally laporkan hal ni pada pihak polis dan pihak polis maklumkan perkara ni pada keluarga Sally. Awalnya tu keluarga Sally fikir mungkin Sally bergaduh ke apa kan, sebab mereka tahu Sally mabuk pada malam tu. So mungkin sebab tu lah kot polis ni datang ke rumah diorang. Tapi lain pula berita yang mereka dapat. I heard the door knock and I just assumed it would be Sally Ann. I'm sort of panicking, thinking, oh God, the door's all locked up, she can't get in. And as I opened the door, there was a gentleman standing in a suit and sort of took back a bit and they asked me if I was Linda Bowman and I said I am. They said, do you know Sally Ann Bowman? And I said, yes, she's my youngest daughter. Lepas pihak polis buat siasatan, orang pertama yang jadi suspek kes ni adalah orang yang last kali jumpa dengan Sally. Ya, ex-boyfriend Sally, iaitu Louis. Tengah hari tu juga pihak polis pergi cari Louis. Pada masa tu, Louis ada dengan abang dan juga kawan dia. Jadi, polis pun pergilah tanya Louis. Kau ni Louis Proston ke? Louis terus jawab ya dan dia tanya polis. Kenapa? Sebab dia dan juga Sally bergaduh semalam. So sebab Louis pergi tanya pihak polis macam gitu, lagilah ada motif kan yang kata si Louis ni mungkin adalah pembunuh
Sally. Jadi sebab dah ada keraguan yang munasabah tadi, Louis terus ditangkap di situ juga. Here we had someone who had sort of acknowledged that he'd had some form of argument with Sally that night and literally put himself at the scene at the time of the murder. And there is only one way to manage someone like that with an investigation, and that is to arrest them as a suspect for the murder. Tapi pada masa tu Louis tak tahu lagi kata Sally dah pun meninggal. Masa pihak polis cakap kau ditahan atas pembunuhan Sally Bowman, masa itulah baru dia tahu kata ex-girlfriend dia dah pun meninggal dunia. Jadi Louis ditahan dan juga disoal siasat selama 4 hari. Dalam masa tu juga dia bagi sampel DNA dia. Ialah sebab katanya pada mayat Sally tu mereka ada jumpa DNA yang tak dapat nak dikenal pasti. So nak matchkan lah kan, kod-kod lah Louis lah pelakunya. Tapi bila dipadankan dengan Louis, no, tak match pun. Cuma pasukan forensik dapat tahu yang DNA asing tu padan dengan DNA dalam kes jenayah yang lain. Dan jenayah tu berlaku dalam 2.5 km je daripada tempat Sally dibunuh. Jenayah tu pun merupakan jenayah serangan seksual juga tau. Ya, serangan seksual ni boleh kata pelik. Lepas tu nampaklah yang lelaki ni memang mental habis sebab lelaki ni dia nak serang seorang perempuan dan perempuan tu dia sempat masuk ke dalam booth telefon tau. Telefon awam lah pada masa tu. Jadi dia sempat tutup pintu telefon tu, pintu box tu kan. So dia kurungkan diri dalam box tu dan dia pergi telefon pihak polis. Laporkan hal ni. Dalam masa yang sama, si lelaki ni cuba juga untuk buka pintu telefon tu. Tapi katanya tak dapat dan si lelaki ni dia boleh buka seluar dekat situ dan dia melakukan perkara yang tak senonoh dekat situ. Korang tahu sendiri dah, saya tak naklah cerita secara detail kan. Tapi pihak polis ni dapat kutip money dia yang ada dekat situ. Jadi korang faham sendirilah. Memang tak senonoh lah. Okay, jelas dah dekat sini Louis bukanlah pembunuh Sally. Tapi pembunuh Sally mungkin adalah pembunuh bersiri. 2 hari lepas tu pihak polis jumpa dengan keluarga Sally ni. Dah tu dia ceritakanlah apa yang berlaku. Katanya Sally ni dibunuh dekat depan rumah dia. Dah tu tak jauh pun, lebih kurang dalam 10 meter je daripada pintu rumah dia. So pembunuh ni mungkin dah lama perhatikan dia. Mungkin si pelaku ni tunggu je Sally keluar daripada kereta Louis sebelum buat penyerangan tu. Logik jugalah kan. Dah tu mereka bagi tahu yang kata Sally ni ditikam sekurang-kurangnya 7 kali dan kebanyakan tikaman tu adalah tikaman yang dalam. Dah tu banyak sangat kesan gigitan dekat seluruh badan Sally. Yang mana kat situlah pihak polis ni dapat DNA si pelaku ni. Kalau sekali tengok, ni mesti kerja orang yang betul-betul bencikan Sally kan. Tak pun ada dendam ke apa, sampaikan banyak sangat kesan gigitan macam gitu. Tapi sebenarnya tak tau. Bukan tu je, Sally juga diperkosa dekat situ. So, ada bukti DNA yang boleh pihak polis semak dalam sistem diorang. Yelah yang berkaitan dengan kes serangan seksual lah kan. Sebab itulah mereka tahu yang si pelaku ni pernah buat kesalahan yang sama tak jauh daripada tempat Sally dibunuh. It was a phone call from the Forensic Science Service. Said, Stuart, there's good news and there's bad news. The good news is we have a match to the DNA profile from your crime scene. The bad news is it matches to another crime, another sexual assault 4 years before, only a mile and a half away. Tapi pada saat tu pun mereka masih belum tahu lagi siapa pelaku ni. Sebab kes yang sebelum ni pun masih lagi dalam siasatan. Pesalahnya pun masih lagi bebas, tak pernah kena tangkap. So, penyiasatan diteruskan dan beberapa hari kemudian, rupa-rupanya ada satu report polis kata pada malam Sally kena bunuh tu, ada seorang perempuan kena serang juga dengan seorang lelaki tau. Pada masa tu, perempuan tadi berdiri dekat tepi jalan sambil-sambil bercakap dengan telefon dia. Masa tu jugalah datang seorang lelaki dan lelaki tu cakap apa tau? I'm sorry. Macam gitu je. Macam amir mereka tu pula I'm sorry kan. Yelah dia cakap I'm sorry, saya minta maaf. Dah minta maaf tadi, terus lelaki tu pergi serang perempuan ni tau. Dia pukul. Dah tu dia nak pergi tarik perempuan tu kan. Dan tiba-tiba je datang sebuah teksi.
Jadi dah nampak dah lampu teksi tadi. Mungkin kebetulan jugalah teksi tu lalu situ. Dan nampak je lampu teksi tadi, lelaki tu terus tersentap tau. Takut agaknya ada orang nampak kan. Lepas tu dia terus lari daripada tempat kejadian. Cuma sebelum lelaki tu lari, sempat jugalah dia pergi ambil telefon perempuan tadi. Telefon tu sebenarnya masih lagi on call tau. Kiranya orang sebelah sana tu masih lagi boleh dengar semua benda yang berlaku. Sampaikan dia dengar lelaki ni berlari, bernafas dengan laju. Dan dalam masa yang sama pun, dia dapat dengar suara perempuan masih lagi menjerit. Yang mana para penyiasat ni percaya, si pelaku ni tak pergi jauh pun daripada tempat kejadian. Mungkin tengah menyorok dan perhatikan perempuan yang dia serang tadi. Creepy kan? Jadi perempuan tadi terus meluru ke arah teksi. Masuk dalam teksi tu, lepas tu minta pemandu teksi tu untuk hantar dia. Yelah, pergi ke balai polis, buat report semua kan. Dah tu perempuan tadi, dia berjaya bantu polis untuk buat lakaran kasar wajah lelaki ni. Tapi walaupun lakaran muka lelaki ni dah disebar merata dah, masuk berita semua, cuma tetap juga tak ada berita terbaru untuk selesaikan kes ni. Described as a white man in his 20s or 30s, between about 5'9" and 6 foot. He's of proportionate build with short dark hair. So pihak polis syak yang si pelaku ni tinggal di area sekitar situ je. Jadi masa tu pihak polis buat imbasan DNA kepada lebih 6,000 orang yang tinggal dekat situ. Yelah, mana-mana yang padan dengan profil penyerang lah yang pihak polis ambil DNA diorang. Tak adalah semua orang yang pihak polis ni jumpa dia pergi ambil DNA kan. So pihak polis juga ada buat DNA screening center tau. Kiranya siapa-siapa yang volunteer nak bagi DNA sampel boleh datang. Cuma pihak polis ni tak expect lah yang kata si pelaku ni akan datang lepas tu bagi DNA dia kan. Macam confident sangat pula dia yang dia tak akan kena tangkap. Sebab itulah datang bagi DNA. Tapi sebenarnya pihak polis boleh kecikkan pencarian bila dah ramai volunteer bagi DNA. So kalau ramai yang volunteer bagi DNA, tinggal berapa kerat lagi lelaki yang ada dekat bandar tu yang pihak polis ni kena cari kan. Atau mungkin diorang boleh dapat DNA abang ataupun ayah ataupun saudara dekat dengan pelaku ni. So lagi senanglah kerja diorang nanti. Lepas 6 bulan kes Sally ni, walaupun dah banyak dah DNA yang terkumpul, cuma tetap juga pihak polis tak jumpa siapa pelaku kejahatan ni. Si pelaku masih lagi bebas, semua orang risau, berjaga-jaga. Dan mesti pelaku ni sendiri pun confident sangat yang dia akan terlepas daripada hukuman. Kan dah 6 bulan masa tu. Pada bulan Mac 2006, 6 bulan lepas kes Sally, pihak polis putuskan untuk share lakaran wajah lelaki yang buat serangan seksual pada 4 tahun lepas. Yang dekat booth telefon tu, ingat kan? Pada masa tu, mereka fikir mungkin lakaran ni sikit sebanyak boleh bantu. Lagipun dah terbukti dah DNA penyerang tu sama dengan pelaku kes Sally. Dalam masa yang sama, pihak polis buat keputusan untuk kongsikan juga secara detail apa yang dah berlaku dengan Sally. Sebab sebelum-sebelum ni, orang ramai cuma tahu kes kematian Sally. Mereka tak tahu betapa kejamnya Sally dibunuh. Jadi pihak polis share info-info ni semua secara detail supaya orang ramai tahu betapa bahayanya lelaki ni dan lebih sensitif dengan kes ni. Tapi tetap juga tak ada apa-apa petunjuk baru pun yang pihak polis ni dapat. Pada bulan Jun 2006, ada seorang lelaki kena tangkap di Crawley di West Sussex. Nama lelaki ni adalah Mark Dixie dan dia berumur 35 tahun pada masa tu. Kes dia kena tangkap ni tak ada kaitan langsung dengan kes pembunuhan Sally. Sebab pada masa tu dia tengah tonton perlawanan bola sepak World Cup. Dah tu dia pergi bergaduh dengan seorang lelaki ni. Cuma lama kelamaan tu pergaduhan diorang jadi makin teruk sampaikan terpaksa melibatkan pihak polis. So pada masa tu Mark Dixie kena tangkap dan dia dibawa ke balai polis Crawley. Lepas nama Mark Dixie ni didaftarkan je, terus keluar banyak gila kes-kes yang sebelum ni. Dan semua kes tu tentang serangan ganas ataupun bergaduh. Rekod jenayah dia bermula masa dia umur 16 tahun lagi tau. Mark Dixie ni dah terlibat dalam rompakan, pecah rumah,
serang pegawai polis, indecent assault atau serangan seksual yang tak sampai tahap perkosa. Dah tu indecent exposure ataupun tunjukkan kemaluan dia pada seseorang dengan niat yang tak elok. Dan ada beberapa lagi kes serangan ataupun pergaduhan. Mesti korang pelik kan? Kalau dah bertimbun dah kes jenayah dia, takkanlah tak ada rekod DNA kan? Memang tak ada pun, sebab pada masa dia buat kejahatan tu, masa tu UK belum lagi buat undang-undang yang kata si pesalah ni kena bagi DNA selepas kena tangkap. Sebab itulah rekod DNA Mat Dixie tak ada dalam sistem. So Mat Dixie ni sendiri pernah tinggal di Australia selama 6 tahun tau. Tapi akhirnya dihantar balik ke England lepas dia buat indecent assault ataupun buka seluar dia depan orang. Jadi pada masa tu pegawai polis ikut standard prosedur diorang, yang mana siapa-siapa je daftar masuk balai, tak adalah daftar masuk balai untuk report kan, maksudnya kena tangkap lah disebabkan apa-apa jenayah sekalipun, mereka kena bagi DNA sampel. So pihak polis pun ambil DNA sampel Mat Dixie. Dan pada masa tu, pegawai polis cuma tanyakan tentang kes pergaduhan dia tau. Yang dia bergaduh tengok bola sepak tu. Tapi Mat Dixie ni nampak macam sebab semacam je. Pelik lah kat situ. Dah kenapa touching sangat kan? Kes tak adalah besar mana pun, setakat bergaduh je. Dalam sejam 2 lagi, lepas lah. Bukannya tidur dekat lokap pun. Orang kata, alah macam tak biasa pula. Kan dah banyak kali kena cekuk. Jadi pegawai polis ni dia perasan benda tu tau. Tapi dia orang diamkan je lah. Sebab yelah dia orang bukannya tahu apa-apa lagi masa tu kan. Jadi pada masa tu DNA Mat Dixie dah dapat dah. Cap jari pun dah dapat. Sejam lepas tu Mat Dixie dibebaskan. Macam yang saya cakap tadi lah, bukannya kes besar pun bergaduh je. Dan 12 hari kemudian bila DNA Mat Dixie ni masuk je ke dalam database, bingo, match 100% dengan pelaku kejahatan yang pihak polis duk cari-cari. Padan dengan DNA yang ada pada mayat Sally dan juga DNA kes 4 tahun lepas. Serangan dekat booth telefon tu, yang tu memang tak boleh belah lah. Okay, pada masa tu barulah pegawai polis ni faham kenapa Mat Dixie ni macam sebab semacam je bila soal siasat kes gaduh hari tu. Sebab dia tahu lepas pihak polis dapat je DNA dia, mesti dia akan kena tangkap. Mesti dia akan merikut dalam penjara dalam masa yang lama kan. Tapi sebab 12 hari jugalah pihak polis ambil masa untuk matchkan DNA ni, pada masa tu Mat Dixie dah tak ada kat England dah. Dia dah pergi lari dekat Amsterdam sana. Cuma tak lamalah dia duduk dekat sana. Dalam 3 bulan macam tu je. Sebab katanya dia pergi bergaduh dengan tuan rumah yang dia menyewa dekat sana. Dah tu dia balik semula dekat UK. Pelik sebenarnya tau. Tak tahulah nak kata dia ni kurang bijak ataupun dia overconfident yang kata dia takkan kena tangkap lah kan. Sebab apa? Lepas dia dah balik ke UK tu, dia tinggal dekat rumah yang sama macam sebelum ni. Dia bekerja dekat tempat yang sama dan hidup normal macam dia tak pernah buat salah apa-apa pun. Rupa-rupanya pekerjaan dia adalah chef. Ya, tukang masak dekat sebuah pub. Kang masa dia kena tangkap sebab bergaduh tu, Kang dia dah bagi dah semua maklumat pada pihak polis. Alamat tempat tinggal dia, alamat tempat kerja dia. Jadi bila pihak polis tahu je dia dah balik ke UK, of course lah pihak polis tahu kat mana nak cari dia kan. Kebetulan pula lepas dia balik tu, dia dapat kerja dekat tempat kerja yang sama. So pada masa tu pihak polis dah rancang awal dah. Kalau diorang nak tangkap Mat Dixie ni, diorang kena tunggu si Mat Dixie ni keluar daripada pub tu. Sebab dia kan chef. Jadi dia mestilah bermain dengan pisau kan. Takutnya kalau pergi tangkap dekat dapur Kang, tak pasal-pasal pegawai polis ni pula yang kena. Jadi pada masa tu pegawai polis ni tunggu je dekat belakang pub, yang mana biasanya mereka yang nak merokok akan keluar ikut pintu belakang. Lepas tu rehat-rehat kejap, merokok kejap, gitulah kan. So diorang fikir kita tunggu je dekat belakang sini sampai Mat Dixie ni keluar untuk merokok ataupun untuk rehat kejap. Tak lama lepas tu, nampak juga kelibat Mat Dixie ni keluar daripada pintu belakang tau. Lepas tu dia pergi cucur rokok, dan masa tu lah pegawai polis tadi pergi dekat dengan Mat Dixie dan tahan dia dekat sana. So I actually put my hand, across his chest to make sure that he didn't run away. I could feel his heartbeat, and his heartbeat didn't even change. I had expected, some form of reaction from him. But I think it really just went to show what a chilling, detached individual
Mak Dixie is. Ya, katanya masa kena tangkap tu, Mak Dixie tak berdebar langsung tau. Biasa je. Beberapa jam lepas pihak polis tangkap Mak Dixie, pegawai polis pergi ke rumah keluarga Sally Bowman dan bagi tahulah yang kata pelaku pembunuh anak dia orang ni, dah pun kena tangkap. Jadi sebenarnya pada 24 September, hari Mak Dixie bunuh Sally Bowman tu, rupa-rupanya itu adalah hari jadi dia tau. Jadi pada malam tu, dia keluar dengan kawan-kawan dia, sambut birthday macam tu lah kan. Dan dia orang pergi melepak dekat sebuah bar lebih kurang dalam beberapa ratus meter je daripada rumah Sally. Dah tu pada masa tu dia minum, dia ambil kokain ataupun dadah lah kan. Jadi memang dia biasa minum lepas tu ambil kokain ni tau. Memang itu biasa. Dan kawan dia cakap yang si Mak Dixie ni tak adalah lalut sangat pun pada malam tu. Dia masih lagi boleh kawal diri dia. Macam biasa-biasa kalau dia minum lepas tu ambil barang. So tak ada benda yang pelik pun. Tapi tak lama lepas tu dia pergi jawab panggilan telefon. Dan lepas dia masuk balik ke dalam bar tu, kawan-kawan dia perasan yang mood Mak Dixie ni dah lain macam dah. Dah berubah. Nampaknya tu macam bad mood semacam je. Dan malam tu, Mak Dixie minum banyak sangat. Rupa-rupanya yang dia pergi call tu adalah girlfriend dia. Ya, dia ada girlfriend tau. Dah tu girlfriend dia cakap sorry, dia ada hal, tak boleh datang untuk melepak ataupun untuk sambut birthday Mak Dixie pada malam tu. Bila pihak polis siasat Mak Dixie, kawan-kawan dia dan juga ex-girlfriend dia, rupa-rupanya si Mak Dixie ni jenis orang yang sangat-sangat ambil serius tentang hari jadi dia. Dia seboleh-bolehnya nak kawan-kawan dia, girlfriend dia, orang-orang sekeliling dia untuk meraihkan hari jadi dia. So hari jadi tu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup dia. Sekali fikir macam budak kecil pun ada juga kan. Dah nak tutup bar tadi, si Mak Dixie tadi pun baliklah dengan 2 orang kawan wanita dia. Jadi pada masa tu diorang dah rancang dah nak pergi tidur dekat rumah salah seorang kawan wanita dia ni. Yang mana rumah kawan dia tu beberapa ratus meter je daripada rumah Sally. So, diorang bertiga ni pun pergilah ke rumah kawan tu dan dalam pukul 2 pagi macam gitu barulah mereka tidur. Dalam pukul 2.30 pagi, Mak Dixie ni bangun dan dia putuskan untuk pergi ambil angin, pergi jalan-jalan. Dia keluar rumah kawan dia tu dengan bawa pisau tau. Tak pasti sama ada pisau tu dia ambil daripada pub yang tempat dia kerja ataupun dia ambil pisau tu dekat rumah kawan dia. Nampak sangat kan yang dia dah niat dah nak keluar cari mangsa untuk ditikam. Okey, macam yang saya cerita sebelum ni, mangsa pertama dia adalah seorang wanita yang ada bercakap dengan telefon dekat tepi jalan. Nasiblah ada teksi yang lalu. So, Mak Dixie ni jadi gelabah, lepas tu larikan diri. Duk menyorok je dekat area situ sambil perhatikan perempuan tu. Mungkin sebab serangan pertama tu gagal, tak tercapai hajat dia kan. So Mak Dixie ni cari mangsa kedua, berjalan-jalan dekat area Blenheim Crescent sana, dan last kali dia jumpa juga sepasang kekasih ni tengah bergaduh dekat dalam kereta. So dia menyorok, dia tunggu je sampai Sally ni keluar daripada kereta tu. Lepas tu barulah dia pergi serang Sally, tikam Sally beberapa kali dan tinggalkan tempat kejadian. Pada masa tu, Mak Dixie pergi menyorok dekat-dekat situ je tau. Sebab masa dia tikam Sally tu kan, Sally ada menjerit. Jadi dia nak pastikan lah tak ada jiran ataupun orang yang dengar Sally tu menjerit. Dan yelah nampak dia dekat situ kan. So dia menyorok dulu kejap sambil perhatikan keadaan sekitar. Bila dah pasti keadaan clear, tak ada orang ataupun jiran yang on lampu, so dia fikir semua jiran sedap tidur je lah time tu, tak ada yang terbangun pun. Jadi pada masa tu lah dia pergi balik ke tempat mayat Sally tu terlantar tadi. Dan dekat situlah dia puaskan nafsu dia dengan memperkosa Sally. Jadi kalau kita ingat balik, kan ada kenyataan daripada jiran Sally tu yang dia tidur, lepas tu dia tersedar, terkejut kan sebab dia dengar ada bunyi orang menjerit. Tapi bila dia pergi intai, dia tak nampak apa-apa pun. So dia pun nak pergi tidur, tapi dia rasa macam tak sedap hati dan dia pergi mengintai untuk kali kedua. Cuma lampu dalam rumah dia tak buka pada masa tu kan. Jadi masa itulah dia nampak ada seorang lelaki berjalan. Bila dia ingat-ingat balik, memang lelaki tu berjalan ke arah mayat Sally tau.
Tapi sebab gelap sangat, jadi jiran Sally ni tak dapat nak kenal pasti siapa lelaki tu. Dah tu tak nampak langsung lah muka lelaki tu. Okay, lepas dah buat kejahatan tu semua, Mak Dixie balik ke rumah kawan dia. Dia pergi tidur dekat sofa, yang mana memang sebenarnya dia memang tidur dekat sofa situlah. Dah tu, dia bangun esok paginya tu macam biasa, macam tak ada benda yang pernah berlaku pun, dan kawan-kawan dia sendiri pun nampak dia macam normal je. Okay, perbicaraan kes Sally berlangsung pada bulan Februari 2008. Pada masa tu, Mak Dixie cakap yang dia tak bunuh Sally, tapi orang lain yang bunuh Sally. Lepas tu dia ceritalah dalam versi dia kan. Dia cakap malam tu dia keluar nak pergi beli kokain. Dah tu dia ada ternampak ada seorang perempuan ni yang terbaring dekat dalam semak. Masa tu dia fikir perempuan ni mabuk teruk kot sampaikan pengsan dekat situ kan. So sebab dia pun tengah khayal juga, jadi dia pun pergi perkosa perempuan tu. Cuma juri dan juga hakim ni tak percaya pun apa yang Mak Dixie ni ceritakan tau. Yelah tak mungkin yang Mak Dixie fikir Sally tu tengah pengsan je, padahal badan Sally penuh dengan lumuran darah. Impossible lah kan. Pula tu dia buat perbuatan terkutuk tadi, takkanlah tak tersentuh langsung dengan darah yang ada pada badan Sally. Jadi tak mungkin. So, sebab dia tak mengaku yang kata dia dah bunuh Sally, jadi sampai sekarang lah orang tak tahu kenapa dia buat kejahatan tu semua. Tapi mereka syak kemungkinan dia buat kejahatan tu semua untuk lepaskan geram. Dia kan tak puas hati, dia tengah sakit hati sebab girlfriend dia pada masa tu tak dapat hadir pada hari jadi dia kan. Mungkin dia fikir itulah cara untuk lepaskan geram. Lepas perbicaraan tu berlangsung, hakim putuskan yang Mak Dixie dijatuhkan hukuman penjara selama 34 tahun. Tapi katanya mungkin si Mak Dixie ni tak akan pernah dapat keluar daripada penjara. Sebab pihak berkuasa tahu betapa bahayanya Mak Dixie ni. Pula tu sampai kesudah tahu dia tak rasa bersalah langsung dengan apa yang dia dah buat. Lepas hukuman dia dijatuhkan, polis UK berhubung dengan polis Australia untuk bagi DNA sampel milik Mak Dixie. Sebab mereka tahu yang Mak Dixie ni pernah tinggal lama juga dekat Australia sana kan. Dan tengok daripada gaya Mak Dixie ni, macam dia dah pernah buat je kerja macam gini tau. Yelah, tambah pula rekod jenayah dia kan bertimbun tentang kes serangan lagi tu. So, pihak polis UK tadi bagi DNA sampel Mak Dixie untuk tolong pihak polis Australia selesaikan kes mereka yang masih lagi belum selesai. Kok-kok lah ada yang sangkut kan, ada yang match dengan DNA Mak Dixie ni. Jadi, tak lama lepas tu, pihak polis Australia dapat kenal pasti yang Mak Dixie pernah buat serangan yang lebih kurang sama di Perth, Australia. Dia pernah pecah masuk dalam rumah seorang perempuan, merompak, memperkosa perempuan tu. Tak cukup dengan tu, dia pergi tikam perempuan tu sebanyak 7 kali juga. Tapi nasib baik jugalah si mangsa ni terselamat. Jadi perempuan ni berjaya bagi gambaran secara detail tentang lelaki ni. Cuma walaupun DNA tadi dah padan, Mak Dixie pelaku kejahatan tu, sayangnya dia takkan didakwa di Australia sana. Tak tahulah kot-kot nanti pihak Australia akan dakwa juga Mak Dixie ni, cuma setakat ni belum boleh didakwa lagi lah. The end. Itulah dia kisah kita pada kali ni. Kesiannya pada mangsa kes ni kan, iaitu Sally Bowman tadi. Dia seorang yang sangat berbakat, sangat tekun, ada impian yang dia nak capai, berdedikasi dan paling penting, dia baru je berumur 18 tahun tau. Tapi sayangnya Mak Dixie ni dah bunuh dia dengan kejam. Semata-mata sebab apa? Tak boleh nak sambut birthday dengan girlfriend. Menda lah kan. Saya tahu korang pun ada pendapat korang sendiri. Jadi tak payah nak segan-segan. Tinggalkan komen dekat ruang komen di bawah. Dan komen-komen yang menarik tu insyaAllah lah kita akan pinkan. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.